Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum, segmen Assalam Biz. Ramadan dah lama berlalu, Syawal pun dah lama berlalu. Tak lama lagi kita bakal menyambut kedatangan bulan yang penuh kemuliaan juga, bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ni kita diseru untuk melakukan ibadah haji dan juga ibadah korban hari raya kedua yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, insya-Allah. Jadi bersama dengan saya pada pagi ini kita ada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, seorang pendakwah yang akan bercerita berkaitan dengan program Kembara Korban 1001 Asnaf anjuran Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanan, Allahu Akbar. Sihat Ustaz? Sihat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. PKP siap mau duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Itu dia pesanan daripada Ustaz ni, Ustaz. Okey, insya-Allah Ustaz. Jadi mungkin Ustaz sebagai permulaannya boleh ceritakan sedikit latar belakang Yayasan Budi Ehsan Malaysia dan apa yang nak dikongsikan dengan penonton berkaitan dengan program Kembara Korban 1001 Asnaf ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yayasan Budi Ehsan Malaysia ni satu badan yang bergerak untuk membantu asnaf-asnaf, itu keutamaan dia. Dan subhanallah, semenjak 3 tahun kita beroperasi, kita telah buat program-program bantuan makanan harian, bantuan kecemasan tunai, bantuan sokongan kesihatan, program asnaf dhaif, membangunkan rumah-rumah orang miskin, dan juga kita buat juadah Syawal tahun pada setiap tahun pada sepenuh hari raya kita buat juadah Syawal yang kita agihkan kepada asnaf-asnaf. Dan subhanallah, yang paling penting sekali, Allahumma salli ala Muhammad, Hanan dan semua penonton-penonton sekalian, kita ni Allah kurniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sebut dalam Quran, Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Allah sebut, telah kami berikan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, sangat banyak. Kalau kita nak nilai 1 tahun punya nikmat yang kita dapat ini, subhanallah, mungkin tak mampu untuk kita kira. Bukan setahun, bahkan sehari pun kita tak akan mampu untuk kira begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah minta pada setahun sekali saja, untuk kita melaksanakan ibadat korban. Tolonglah, subhanallah, tuan-tuan, keluarkan sedikit saja daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita, salih ala Muhammad, dalam kehidupan kita, sikit saja. Kalau nilai yang kita buat RM390 untuk satu bahagian, nilainya hanya RM1 lebih sikit saja, RM1 lebih sikit saja sehari. Apa kita nak jawab depan Allah dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah bagi kita? Tiba-tiba kita tak mampu untuk melaksanakan ibadat korban, sehingga Nabi SAW menyebutkan apa? Nabi SAW pernah melarang ada orang yang subhanallah, dia diberikan nikmat, diberikan kelebihan, tetapi dia tidak hadir, dia tidak melaksanakan ibadat korban. Nabi kata apa? Pergi, jauhkan diri kamu daripada tempat solat kami. Maksud Nabi SAW sangat marah kepada orang yang punya kelebihan tapi tidak melaksanakan ibadat korban. Maka YBIM merupakan satu badan yang subhanallah kita rasa sangat bertanggungjawab dan untuk memastikan perjalanan program ibadat korban kita dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. InsyaAllah. Saya suka bila Ustaz petik kata ibadah korban ini setahun sekali saja. Begitu juga dengan Ramadan kan. Kita teruja tunggu Ramadan. Setahun sekali je kita berpuasa 30 hari. Begitu juga dengan bulan Zulhijjah. Setahun sekali je kita boleh laksanakan ibadah korban. Masya Allah. Jadi Ustaz, kenapa kelebihan yang dimiliki oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia ni dalam penganjuran ibadah korban? Dalam erti kata lain, Ustaz, kenapa orang ramai yang sedang menonton kita ni perlu melaksanakan ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia? Baik, ini soalan yang sangat baik. Sebab banyak orang buat ibadat korban. Sebab kita pun sendiri pun ada buat ibadat korban. Kenapa pilih YBIM? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, YBIM merupakan satu badan yang menguruskan ibadat korban, dan pada tahun ini adalah tahun yang kedua dan telah mendapat ISO 9001-2015 untuk penganjuran ibadat korban. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang sekalian, sallallahu alaihi, maksudnya bila ada ISO punya certification ni, kita tak perlu risau bila kita nak buat ibadat korban. Yang paling penting yang saya tengok ialah subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak melaksanakan ibadat korban di luar negara, banyak berlaku kadang-kadang sindiket dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak pastikan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penganjuran ibadat korban yang kita buat bersama dengan YBIM ini dilaksanakan dengan sebaiknya?
ialah apabila YBIM telah menjalankan ataupun melakukan MOU dan mendapat kelulusan pengajuran daripada pihak-pihak berkuasa agama di negara-negara yang berikut. Dengan 3,000 petugas yang akan memastikan perjalanan, logistik dan pengurusan ibadat korban dapat diuruskan dengan tersusun dan teratur baik. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, tahun lepas saja kita berjaya untuk mendapat lebih kurang hampir 30,000 penyertaan yang dilaksanakan di luar negara. Antaranya negara Chad, Nigeria dan Burundi. Ini di antara seleksi negara-negara miskin yang Salih Ahmad kita pilih untuk kita melaksanakan dengannya. Dan subhanallah Salih Ahmad, pada tahun ini lebih menarik ialah apabila pihak YBIM sendiri. Saya ni banyak dapat offer daripada pihak-pihak untuk buat kerjasama dengan untuk urusan korban ni. Tapi subhanallah bila pihak YBIM berbincang dengan saya dan bentangkan apa yang dia nak buat, saya rasa macam tak patut kalau saya tak melibatkan diri, sebab saya confident kita, ini keyakinan kita terhadap apa yang diusahakan dan penyusunan program yang begitu teliti yang kita tengoklah. Dan pada tahun ini sangat menarik ialah apabila pihak YBIM telah mengadakan kerjasama dengan GTR. Ini bukan kereta GTR tu. GTR ini ialah subhanallah Salih Muhammad, Persatuan Peternak Ruminan Tempatan. Selain daripada kita membantu pihak-pihak penternak ini yang menternak binatang ini untuk mendapat hasil daripada penternakan mereka, yang paling penting ialah kelebihan di sisi kita ialah kita dapat menyediakan binatang-binatang yang sihat, yang fresh. Dan bukan sekadar tu, Salih Muhammad, bukan sekadar tu, kita juga membuat kerjasama dengan Malakat Mall yang akan menguruskan Salih Muhammad pengurusan logistik dan sejuk beku. Nanti kalau kita buat pasal apa di Malakat Mall kan bukan cakap tentang luar negara, sebab kalau buat korban dengan YBIM ni kita akan dapat dua. Yang pertama urusan ibadat korban di luar negara, di luar negara, di negara miskin, dan juga edaran daging-daging korban untuk asnaf di Malaysia. Dua dalam satu kita dapat. Allahu Akbar. Dan untuk di Malaysia kita buat dengan Malakat Mall. Malakat Mall akan menguruskan sejuk beku dan logistik. Dan subhanallah dalam tempoh selepas daripada tarikh korban itu 11, 12, 13 Zulhijjah itu diagihkan kemudian dalam keadaan sejuk beku, dan kita akan memastikan freshnya Salih Muhammad daging-daging korban yang akan diedarkan kepada asnaf itu. Di antara kelebihan, bukan sekadar itu, resit dan sijil korban juga akan disediakan kepada semua yang menyertai ibadat korban bersama Yayasan Budi Islam Malaysia. Itu dia pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Budi Islam Malaysia, bukan sahaja untuk menyantuni rakyat di dalam negara, malah juga saudara Islam kita di luar negara, insya-Allah. Jadi tadi dalam masa baki lebih kurang daripada 2 minit ini kan Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan kenapa YBIM membuat ibadah korban di luar negara dan bagaimana caranya orang ramai untuk menyertai mendaftar ibadah korban 1001 asnaf ni bersama dengan Yayasan Budi Islam Malaysia. Bila kita duduk dalam tempoh PKP ni, kita sendiri pun merasa kesusahan. Susah untuk mendapatkan sesuatu, kita rasa macam sebagainya. Dan ada di kalangan sahabat-sahabat kita di kampung-kampung yang terhad makanan dan sebagainya. Itu pun kita dah rasa susah. Tetapi bila kita tengok video-video saudara-saudara Islam kita di luar negara sana yang terpaksa minum daripada lopak-lopak air penahanan. Kita tengok video, subhanallah, lopak air itu dia diambil, dia tapiskan subhanallah dan dijadikan sebagai minuman. Kemudian subhanallah ada yang terpaksa untuk merendam kertas, kotak-kotak kertas untuk jadikan sebagai makanan sebab kelaparan. Kita tak mampu untuk melihat suasana yang demikian. Sahabat-sahabat kita yang berada di pusat-pusat tempat-tempat pelarian dan sebagainya, subhanallah. Macam mana kita mampu untuk tidur dan kita rasa selesa, sedangkan saudara se-Islam kita, adik-beradik kita dalam seagama, seakidah, memandang kepada kiblat yang sama, membaca Quran yang sama, solat yang sama, duduk dalam keadaan kesusahan dan kelaparan. Bagaimana kita mampu untuk membiarkan mereka dalam keadaan demikian? Maka subhanallah, saya sebab di situ timbul kesedaran untuk bukan hanya kita nak fikirkan keadaan saudara Islam kita yang kesusahan di Malaysia, bahkan di sana juga yang hanya mungkin setahun sekali merasakan daging-daging yang enak untuk mereka makan. Maka semua, dan tahun ini juga subhanallah, apa yang YBIM mula merancang untuk mengedarkan daging-daging korban ini ke Gaza, ke Palestin.
masjid untuk membantu saudara-saudara Islam kita di sana. Maka subhanallah, tolonglah rebut peluang ini. Jangan fikirkan diri kita saja, fikirkan saudara-saudara Islam kita di sana. Allah akan memberikan ganjaran yang sebaiknya kepada tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan, dan ada nombor yang telah kita sediakan dekat situ, boleh layari di FB kita Yayasan Budi Islam Malaysia, di IG kita YBIM Malaysia, dan nombor-nombor yang telah tertera subhanallah, dan ada QR code yang mungkin kita boleh scan, insya-Allah dapatkan maklumat dengan segera, daftar segera, jangan bertangguh lagi subhanallah. Pastikan tahun ini kita menunaikan amanah yang telah Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak untuk kita melaksanakan ibadat korban sebagai salah satu tanda kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan, dan salah satu daripada tanda ingatan kita kepada saudara se-Islam kita di luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi segeralah melaksanakan ibadah korban tahun ini dengan menghubungi Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan tempah slot anda sekarang juga. Kalau boleh ajak lagi ramai-ramai rakan di luar sana untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang merupakan seorang pendakwah kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini dengan pelbagai lagi perbincangan yang menarik.